warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersua lagi kita pada kali ini. Ustazah harap anak-anak pelajar di dalam pemeliharaan Allah dan dalam rahmat Allah selalu. Di sini Ustazah ingin bertanya kepada para pelajar, siapakah yang pernah bermusafir? Tentulah jawapannya, semua pernah bermusafir. Jadi tajuk kita pada kali ini adalah adab bermusafir. Perkongsian Ustazah pada kali ini adalah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3, pelajaran 27 dalam bidang Akhlak Islamiah. Jadi untuk memudahkan pelajar membuat rujukan, pelajar boleh rujuk pada buku teks pada muka surat 209. Pertamanya kita lihat maksud musafir. Musafir dari segi bahasa bermaksud keluar. Manakala dari segi istilah, musafir bermaksud seseorang yang keluar dari kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Menurut kitab Al-Fiqhul Manhaji, 2 marhalah ini bersamaan dengan 81 kilometer. Terdapat banyak dalil tentang galakan bermusafir ini, antaranya firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Yang bermaksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Sebenarnya Islam telah menggariskan beberapa adab dan panduan untuk kita bermusafir. Bila bermusafir, kita disunatkan untuk membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seterusnya mari kita lihat apakah adab-adab bermusafir. Yang pertama, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Seterusnya, kita hendaklah menyediakan bekalan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Selain daripada itu, kita hendaklah memohon petunjuk daripada Allah SWT dan menunaikan solat sunat musafir sebelum kita memulakan perjalanan. Adab musafir seterusnya ialah mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga kita. Adab musafir seterusnya ialah melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Apabila kita bermusafir, kita tidak boleh meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi segala peraturan dan menjaga alam sekitar kita. Apabila kita bermusafir, kita hendaklah memperbanyakkan doa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'watin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi." Yang bermaksud 3 doa yang pasti dimakbulkan. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang bermusafir dan doa ibu bapa kepada anaknya. Selain itu, adab bermusafir ialah segera kembali kepada keluarga setelah selesai semua urusan. Bagi orang yang bermusafir, terdapat beberapa rukhsah baginya, iaitu diharuskan mengqasarkan solat, mereka juga diharuskan menjamakkan solat, dan orang yang bermusafir juga diharuskan berbuka puasa. Orang yang bermusafir ini banyak kelebihannya. Apakah kelebihan orang yang bermusafir? Yang pertama, orang yang bermusafir dapat melihat keindahan alam
ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disangka lagi kelebihan orang yang bermusafir ini ialah doa orang yang bermusafir dimakbulkan oleh Allah. Selain pada itu, kelebihan orang yang bermusafir dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kelebihan bermusafir juga, ia dapat mendidik diri menjadi hamba Allah yang sabar dan bersyukur. Melalui bermusafir juga, kita dapat bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa. Kita selalu bermusafir. Apakah hukum bermusafir ini? Jom kita tengok apakah hukumnya. Hukum musafir ini mengikut situasi ataupun keadaan. Jika kita bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat, contohnya menunaikan haji, maka hukumnya adalah wajib. Hukum musafir ini adalah sunat. Apabila kita bermusafir untuk melakukan perkara sunat seperti menghubungkan silaturahim ataupun menziarahi Masjidin Nabawi di Madinah. Seterusnya, jika kita bermusafir untuk melakukan perkara harus seperti berniaga, maka hukumnya adalah harus. Seterusnya, hukum musafir adalah makruh apabila bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia seperti musafir tanpa ada tujuan. Seterusnya, bermusafir hukumnya haram apabila bermusafir untuk melakukan perkara yang haram. Contohnya, menonton konsert liar. Apabila kita bermusafir dan mengamalkan adab-adab ketika bermusafir, ia mempunyai banyak hikmah. Apakah hikmahnya? Antara hikmahnya ialah perjalanan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adab-adab bermusafir dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Hikmah mengamalkan adab musafir seterusnya ialah memberi ketenangan hati. Musafir yang dimulakan dengan doa dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hikmah yang ketiga ialah perjalanan menjadi mudah dan lancar. Ketua yang dilantik dapat melancarkan sesuatu perjalanan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, hikmah mengamalkan adab musafir ini ialah mendidik jiwa supaya lebih berdisiplin. Adab-adab bermusafir dapat melatih jiwa seseorang agar lebih berdisiplin seperti mengawal emosi sewaktu menempuh kesulitan. Setelah mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan maksud bermusafir. Kedua, nyatakan dua hukum bermusafir beserta contoh. Ketiga, terangkan dua hikmah mengamalkan adab bermusafir dalam kehidupan. Dan yang terakhir, keempat, jelaskan dua adab bermusafir. Sekian dulu untuk kali ini. Hingga kita berjumpa di lain waktu. Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.